Assalamualaikum dan apa khabar korang yang menonton episod musim ketiga, episod yang keempat. Jadi ya, macam aku cakap sebelum-sebelum ni, dalam musim ni ada dua version. Jadi satu version audio bagai, jadi aku keluarkan dia sebagai konten eksklusif. Jadi korang boleh beli dekat jenimbercerita.onpay.my. Dan juga kalau korang nak like extra 50 minit atau 10 minit of content, boleh beli kat situ juga. Jadi untuk episod yang musim ni, episod terakhir, seperti biasa, kita orang ada kekuatan lain. Dan tetamu kita untuk episod ni ialah Hasif Ryan dan Kak Nadia. Jadi sebelum kita masuk ke topik, sebelum kita masuk ke topik, Acip, ya. Kau dengar tak bunyi, Cik? Bunyi perut kau kan? Bunyi perut aku. Laju dia jawab. Dah lama dah ready tu. Bunyi perut aku bukan bunyi. Bunyi datang daripada atas. Mana? Kau tak nampak? Jangan cakap kau bukan ni. Bunyi tu bunyi sponsor. Kau kena kenal, nanti payment aku tolak. Jadi kita sponsor dulu. Sponsor kita pada musim ini ialah Cereka. Cereka merupakan koleksi novel dalam aplikasi. Cereka menghimpunkan pelbagai novel di bawah genre fiction, sains dan seram di bawah satu aplikasi. Anda boleh membaca secara percuma dan turut melanggan pada harga langganan bulanan RM4.90 untuk menikmati akses premium dan akses kepada sejumlah novel dan penerbitan lebih awal berbanding pengguna lain. Sekali lagi, terima kasih Cereka kerana sponsor musim ini. Jadi, kembali kepada podcast. Okey dah. Nampak dah tadi? Dah dengar dah? Okey. Okey, jadi untuk topik kita pada hari ini ialah kita akan sembang pasal menjadi writer secara full time. Jadi intro dulu Acip. Kenalkan diri. Okay, Assalamualaikum. Saya Hasif Ryan. Saya penulis untuk novel Terima Kasih Luka, Khayalan dan juga siri Kudeta Puspa. Dan juga saya menulis komik Cikgu Akbar. Dan kadang-kadang saya menyanyi di YouTube lah. Saya nyanyi lagu Jepun. Baru je release cover terbaru semalam. Kickback lagu opening anime Chainsaw Man. Boleh aku letakkan bawah. Okay, beres. Okay. Nadia pula. Hai, saya Nadia Khan. Saya bermula tahun lepas menjadi penulis sepenuh masa. Sebelum tu ada pekerjaan sepenuh masa juga dan menulis sepenuh masa. Jadi dua-dua pun sepenuh masa. Buku terkini saya berjudul Children We Never Had. Itu merupakan buku bahasa Inggeris pertama. Dan sebelum-sebelum tu ada 9 buah buku, semuanya dalam bahasa Malaysia. Novel pertama yang terbit dahulu di bawah buku fiksi berjudul Kelabu. Dan mungkin ada yang lebih familiar dengan Gantung ataupun Nikina. Bagus, Kelabu tu antara buku fiksi saya yang pertama yang saya baca. Antara awal lah. Aku dapat tahu Kelabu pun sebab masa tu roommate semua kat dalam bilik. Bila tahu saja, oh Faiz, kau baca legend lah, kau baca fiksi tak? Lepas tu promote Kelabu. Kau kena baca Kelabu. Zaman-zaman legend, zaman-zaman fiksi, zaman-zaman Sam Freud. Betul. Jadi coming back to the topic, macam mana? Susah juga aku nak bila dah buat kali kedua ni aku tak tahu nak mulakan. Jadi mulakan macam mana korang boleh, sebab korang sekarang ni dah banyak buku dah kan. Jadi macam mana korang boleh imbangkan masa nak hasilkan semua tu lah secara konsisten lah, sebab korang dah sampai 9 buku, 5 buku. Nak tulis buku ni selalu kalau satu buku tu tak apalah, ni nak konsisten tulis sambil tu imbang lagi kerja tetap. Macam mana? Macam mana dan apa yang membuatkan kau masih lagi nak konsisten? Dari segi konsistensi tu, aku taklah menulis terlalu lama. Jadi dalam masa sehari tu mungkin, contoh kalau hari kerja, aku mungkin akan tulis malam saja. Malam tu pun aku tak letak banyak jam juga, dalam sejam 2. Lepas tu cukuplah untuk hari tu. Lepas tu konsisten buat begitu untuk hari-hari yang seterusnya lah. Untuk weekend mungkin lebih sikit lah, 2 jam siang, 2 jam malam. So seterusnya buat benda lain, main game ke apa ke. Asyik lebih berdisiplin lah maksudnya.
Lebih berdisiplin lah. Kalau Kak Nadia macam mana pula? Tak, dia macam masa ni kita buat sebenarnya. Ramai orang yang tanya macam mana nak imbangkan antara kerja dengan menulis. Lepas tu ada benda-benda lain lagi yang kita nak buat kan. Masa ni memang kita cari, kita buat masa ni. Kalau benda tu kita nak buat, kita memang akan buat juga. Tak kira lah ada masa ke tak ada masa ke. Jadi untuk saya sendiri memang sejenis yang kalau idea tu terlalu orang kata mencengkam, memang akan cari masa. Memang akan, kita tak boleh buat apa. It's like it's too compelling, dan dia orang kata macam kerasukan jugalah. Memang Aku kena tulis juga. tak apa-apa memang kena tulis sebab benda tu memang dah ada dalam kepala dan memang kena dikeluarkan. Jadi tak kira lah pukul 2-3 pagi ke pukul berapa ke, memang kena buat. Jadi for me it has always been like that lah. Memang daripada kecil memang, dan pula tu kalau macam ada allocation masa, tak mau pula dia. Ya, betul. Dia jadi macam tu. Dia kadang-kadang dia sebenarnya bukan disiplin juga. Dia sebab ada orang dia mungkin dia boleh cuma tulis 1 jam sehari, tapi fokus dia tinggi. Sebenarnya pada saya fokus tu lagi penting kot, sebab ada orang dia kalau macam saya lepas saja tulis 200 word saya terus distracted. Tapi kalau orang lain macam ada kawan saya, dia boleh tulis like 5,000 words in one go dalam masa 2-3 jam saja. Fokus sangat tinggi. Saya tak sampai macam tu lagi lah. Dia memang ikut macam dia macam ada orang dia ikut timetable, ada orang dia ikut mood. Betul. Jadi apa-apa hal pun janji benda tu siap. Janji. Deadline tak memainkan peranan lah. Deadline dia sangat memainkan peranan. Contoh terima kasih luka ni kan. Aku tak boleh imagine aku boleh siapkan like 5 bab terakhir dalam masa 3 hari. Dan tak pasti berapa word total, tapi dalam dekat 10,000 juga kot. Deadline ni ditetapkan publisher? Ditetapkan publisher. Publisher, kalau macam publisher saya, dia ada 3 jenis deadline yang dinamakan deadline lampu isyarat. Lampu hijau peringkat pertama, lampu kuning yang kedua, paling kritikal lampu merah lah. Yang lampu merah ni tak boleh langgar. Memang tak boleh langgar. So kalau kau nak publish yang nampak tak? Ya, nampak betul. tak muka baru Ya, tahu? betul. Iman Publication dia memang sangat dia sangat rigid hal deadline ni lah, sebab dia dah prepare timeline untuk marketing apa semua tu lah. So kalau salah satu tu macam terlambat sikit, dia akan efek bahagian lain pun juga. Betul. Macam kagum sebenarnya dengar. Sebab publisher I tak macam tu lah. Sorry. Tak, bukan. Dia macam ni. Sebenarnya sebelum ni pun macam tak ada deadline yang ditetapkan oleh publisher. Kalau macam saya menulis dengan fiksi, memang fiksi tak ada deadline. Cuma semenjak PBA KL, tapi PBA KL pun dah lama kan. So, jadi kalau kita nak kejar launch di event tersebut, ada deadline dia. Hanya sebab itulah. Kalau tidak macam all year round pun dia akan publish buku. Jadi macam bila rasa terpanggil tu, silalah menyahut panggilan tu. Macam tu je. Ataupun kalau menulis, katalah macam kita menulis cerpen sebahagian daripada buku antologi, yang itu ada deadline. Sebab itu. Tapi kalau macam novel sendiri, selalunya memang tak ada deadline, dan memang selalunya akan tetapkan deadline sendiri. For me, the biggest deadline is always PBA KL lah. Jadi kalau macam publisher selalu akan cakap, kalau nak benda ni dilancarkan waktu PBA KL, kena hantar sekian-sekian tarikh. Itu deadline yang paling penting selalunya. Wow. Seram juga dengar. Kalau deadline sebagai penulis sendiri, sebenarnya macam dalam rutin atau jadual sebagai penulis sebenarnya ada ke? Sebab setengah kalau penulis setengah penulis yang betul-betul disiplin, dia macam okey, pastikan hari ni 1,000 perkataan habis. Tak tahu lah kalau keyword dia dekat situ, penulis yang betul-betul itu keyword dia. Tak, tapi macam kadang-kadang dia bergantung. Macam contoh untuk Kelabu 2 contohnya, memang saya nak dia terbit tarikh yang sama tepat 10 tahun selepas Kelabu yang pertama. Memang dah plan. Maksudnya macam ini kalau dapat syok ni, kalau dapat memang ngam. Sebab Kelabu yang pertama terbit 24 hari bulan 12, Christmas Eve.
Christmas Eve 2011. Jadi saya sebab buku Kelabu 2 tu sendiri mengambil masa 10 tahun selepas Kelabu yang pertama. Maksudnya timeline dalam buku Kelabu tu sendiri pun 10 tahun selepas. Jadi kalau boleh nak lancarkan 24 hari bulan 12 2021. Jadi memang kita lancarkan 24 hari bulan 12 2021 lah. Tapi waktu tu sebab waktu tu kan waktu banjir besar. Jadi kita tak boleh nak terlalu tak menjaga sensitiviti orang apa semua, kita tak boleh terlalu war-warkan. Tapi saya ditanya juga macam betul ke nak tarikh ni ke kita nak macam anjakkan dia ke PBA KL ke apa ke untuk dapatkan sambutan lagi tinggi. Saya cakap tak apa, because I really want this date, nak commemorative date tu. Dan itu deadline yang ditetapkan sendirilah. Tapi itu dikira macam special occasions lah. Kalau macam yang lain-lain tu macam tak, dia macam susah. Sebab apa, tak tahu tak tahu Acik macam mana. Tapi saya sendiri memang sejenis ada 3 idea jalan serentak. Jadi memang akan lebih macam kurang lah. Lebih kurang kan. Lebih kurang. Jadi dia akan macam tulis 3 buku serentak. Jadi kadang-kadang dia akan tengok buku mana yang mood dia pergi dulu, buku mana yang jalan laju, buku mana yang rasa berat. So mana-mana yang habis dululah. Macam tu. Macam saya sekarang, saya tengah tulis sambungan Kudeta Puspa. Kudeta Puspa 3 lah nanti yang akan keluar. Cuma dalam masa saya tulis Kudeta Puspa ni, saya pun buat jalan cerita untuk satu komik pendek. Dan lepas buat jalan cerita komik tu, dah settle siap semua skrip tu, datang pula idea untuk buat series spin-off based from the komik tu. So dia macam masa tulis. So sebab itu Kudeta Puspa 3 ni dia lambat sikit. Tapi saya memang aim tahun depan juga. No matter what, memang kena tahun depan juga. So dah sembang sikit pasal macam mana proses buat novel ni. Jadi kalau alang-alang kita punya topik pun full time writer kan, kita masuk sikit lah buat financial. Berapa banyak yang korang boleh terangkan lah sikit buat financial tu. Satu lagi aku nak tanya kau, adakah kau sekarang ni kau menunggu untuk macam tiba-tiba buku kau laku keras sampai sama tahap kau tak perlukan day job baru kau nak jadi full time writer? Dan satu lagi untuk Kak Nadia, macam yang versi lagi satu tu, yang session sebelum ni, Kak Nadia kata daripada kecil memang nak menulis, tapi along the road masuk ke arah day job yang medik tu. Jadi satu lagi macam mana boleh bukan terpesong, macam mana boleh terpesong tu betul terpesong ke medik tu dan kekal ke medik, tapi pada waktu sama stick dengan writing. Kau mana-mana siapa nak jawab dulu? Kalau macam sebab menulis ni memang minat daripada kecil lah. Dia kita panggil makanan jiwa macam tu lah. Dia memang daripada kecil memang tak boleh tinggalkan menulis ni. Tapi yelah, waktu tu kita dalam era sains dan teknologi. Maksudnya kalau macam if you perform well in school, kalau you cakap you nak jadi penulis, memang tak diterima lah. Jawapan ni tak diterima lah. Jadi daripada penulis, saya ingat lagi dia punya progression dia. Daripada penulis, dia upgrade jadi pensyarah. Nak jadi pensyarah performing arts. My dad is a writer and a lecturer of performing arts, or of the arts lah basically. So daripada writer naik jadi lecturer performing arts. Lepas tu upgrade lagi. Upgrade ni bila kita kata upgrade ni, maksudnya digalakkan untuk pergi macam pergilah sana macam tu. Jadi daripada tu naik jadi psychologist. Daripada psychologist tu macam alang-alang jadi psychologist. Jadilah doktor. Macam yang macam sebenarnya bila kita dapat sakit benda tu tak sama. Tertipu. Macam jadilah doktor. Lepas tu macam jadi doktor. Jadi dan ke arah tu lah. Lepas tu dah waktu interview pun memang bila orang tu tanya kalau tak dapat kosmedik ni nak
ambil kos apa? Kata kalau tak dapat kos medik ni, saya nak ambil kos performing arts. Muka orang tu risau tau. Rasanya dia dapat medik kan sebab risau ni. Ya. Muka dia risau tau. Muka dia memang macam, kenapa? Dia cakap, jauh. Dia kata, jauh tu biasa. Kata, kalau encik tak bagi saya ambil medik ni, saya memang nak ambil performing arts. Dia macam terkedu dekat situ. Rasanya sebab itulah dapat kot. Berjaya menakut-nakutkan dia. Menakut-nakutkan dia dengan performing arts. Jadi dapat medik. Lepas saya dapat medik, teruskan dan bekerjalah sekejap dalam bidang medik tu. Dan waktu saya belajar pun memang kelabu sebenarnya 2/3 daripada kelabu habis waktu belajar medik. Sebab kelabu ni digunakan sebagai, orang kata, outlet untuk mengurangkan stres. Jadi orang lain semua dengar lecture, saya tulis novel dalam bilik kuliah. Sama. Dia takkan boleh lari. Kalau dah memang itu minat, takkan boleh lari. Jadi memang tulis dalam kuliah, memang menulis novel. Berapa kali juga kantor dengan lecturer. Kawan pun tegur. Dan waktu universiti pun memang terlibat dalam memang presiden kelab drama. Jadi memang tak boleh lari daripada benda tu. Jadi bila dah bekerja dekat hospital dalam setahun macam tu pun rasa macam canggung, rasa macam ada benda missing. Rasa macam sebab yelah bila kita bekerja dekat hospital memang tak ada masa langsung untuk menulis. Sempatlah menulis satu cerpen hantar pergi berita harian. Bukan berita harian, Mingguan Malaysia waktu tu. Satu je terlepas. Tapi lain-lain waktu memang tak ada untuk menulis. Jadi akhirnya ambil keputusan ni tak boleh jadi. Tapi sebab kita terikat dengan kontrak, jadi memohon supaya kita menukar tempat kerja tu daripada hospital ke universiti. Maksudnya jadi pensyarah medik. Alhamdulillah diterima. 11 tahun menjadi pensyarah medik tu. Tahun lepas baru berhenti. Dan sekarang ni memang menulis sepenuh masa lah. Tapi waktu menjadi pensyarah medik tu pun memang menulis pun sepenuh masa juga. Sebab waktu tu bukan sekadar menulis novel, tapi tulis juga untuk skrip TV, skrip filem, iklan, corporate video, semualah, tapau semua. Lagi-lagi waktu mula nak bertapak, memang kena buat semua. Betul. Kalau saya nak jadi penulis tu, rasa mula-mula masa saya tingkatan 3 kot. Sebelum tu memang nak jadi penyanyi sebenarnya. Kenapa gelak? Kenapa gelak? Tak sangka. Okey. Asalnya nak jadi penyanyi lah, tapi tu lah dia basically antara sebab nak jadi penyanyi tu, dia rasa macam saya nak jadi someone lah. Dari kecil lagi rasa macam nak jadi someone. So along the way saya terjumpa penulisan. Sebab masa saya menulis tu pun saya macam ada sangat struggle di sekolah lah. As in dulu saya ada masalah pergaulan, lepas tu campur dengan selalu sakit juga. So penulisan ni dia pernah jadi escapism untuk saya lah. So dalam escapism tu timbullah rasa okey, nak jadi penulis supaya aku tak payah bekerja dengan orang. Tak nak bekerja dengan orang, tak nak berurusan dengan orang. Memang rupanya banyak kena berurusan dengan orang. Rupanya banyak berurusan kan? Rupa-rupanya. Tapi nasib baik pandai. Kalau dulu memang tak boleh. Nak bercakap pun macam tu. So sekarang ni skill communication saya pun dah okey sikit lah. Alhamdulillah. Tapi yalah, bila cakap nak jadi penulis tu, of course lah parents saya dia tak setuju. Tapi saya anggap dulu, saya ingat dia orang memang purely tak sokong. Tapi kiranya macam saya rebel jugalah dulu. Kiranya macam masa saya belajar di IPG, so saya ambil course TESOL lah. Itu kiranya sekarang ni saya jadi cikgu lah, cikgu sekolah rendah. Cuma dah boleh cakap masa zaman saya belajar dulu, saya sangat introvert, saya sangat reserve, dan saya seorang yang kalau boleh langsung tak nak terlibat dengan apa-apa yang berkaitan dengan pendidikan lah. Dia punya macam tak nak buat sesuatu yang saya tak minat tu sangat kuat dulu. Tapi apa yang saya sedar sekarang, patutnya tak boleh buat macam tu lah. Sebab rupa-rupanya nak menjadi penulis ni, dia bukan sekadar ada cerita saja, tapi dia kena ada macam, penulis pun dia kena hidup juga. Supaya cerita dia tu boleh sampai ke hati orang lah. Aku nak cakap apa lagi? Aku dah. Tapi betul apa yang Aisyah cakap. Maksudnya macam kita selalu rasa yang kalau
kalau jadi penulis ni automatik dalam kepala, kita akan boleh menulis dan sustain kehidupan dengan menulis novel sahaja contohnya. Betul. Kalau aku menulis, aku akan jadi Stephen King, akan jadi J.K. Rowling. Macam itulah. Terus boleh, tak ada masalah. Boleh sampai ke tahap tu, tak ada masalah. Tapi dalam perjalanan nak sampai ke tahap tu, kita kena pandai diversify kita punya penulisan. Tak boleh, kalau kita kena bincang reality lah. Secara realitinya, kalau di Malaysia dan kita tulis pula dalam bahasa Malaysia. Kalau kita tulis dalam aku pun dah confused lah sekarang ni, di bahasa Malaysia ke bahasa Melayu. Dia asyik berubah tau. Bahasa Malaysia ke bahasa Melayu kita panggil sekarang? Bahasa Melayu. sama lah. Sama. BM lah, senang. BM. BM boleh dua-dua kan. Okay, dia kalau macam, sebab kita tulis dalam BM, jadi kita punya pasaran juga terhad sikit. Terhad kepada negara-negara yang boleh baca BM lah. Kan. Jadi secara realitinya, kalau kita nak mengharapkan kita punya pendapatan ni boleh ada orang mengamuk kat sebelah. kita punya pendapatan ni boleh ditampung dengan menulis novel sahaja. Susahlah. Memang agak susah. To get where I am today, untuk rasa comfortable dengan royalty buku sahaja, ini selepas 10 buku. Selepas 10 buku baru boleh rasa macam okey lah. Ada job yang kita rasa macam kita nak relax, kita tak nak ambil, kita tak payah ambil. Macam tu. Boleh ada pilihan tu. Tapi kalau macam zaman muda dulu, sekarang dah tak berapa muda. Zaman muda dulu memang semua kaut semua. So kita buat skrip untuk TV, untuk filem, kita buat skrip untuk corporate video, buat skrip untuk iklan. Saya pernah buat skrip untuk iklan kondom tau. Punyalah kaut semua kan. Skrip untuk iklan One Kondom tu. Pernah buat skrip. Tanya apa ke tagline? Dia tak ada tagline. Dia memang macam Off cast nanti tanya. Tak payah segan-segan. Dia macam 2 minute, 3 minute, dan dia selalu macam sketsa. So dia perlukan macam iklan berbentuk sketsa macam tu. Jadi buat corporate video punya skrip, buat untuk NGO ke, ataupun kalau kerajaan perlu nak buat buku prospektus ke apa ke, buat semua. Semua buat. Sebab ada beza antara kerja cari rumah, cari makan, dengan kerja cari jiwa. Lain. Betul. Macam kalau saya dulu pun, saya mula dengan tulis komik sebenarnya. Dulu saya ada terbit beberapa komik pendek secara online lah. Lepas tu ada cuba buat satu siri. Kononnya dulu nak buat siri tu sampai beratus-ratus episod lah. Biasalah ini standard impian setiap pelukis, nak lukis satu cerita yang bestseller yang beratus-ratus episod. Semua nak jadi macam One Piece, betul. Nak jadi macam One Piece, Naruto, apa semua tu. Tapi apa yang saya tak sedar dulu, dia sebenarnya perlukan stamina yang sangat berpanjangan dan juga perlu motivation yang sangat-sangat tinggi lah. Dan lagi pula masa tu saya dengan pelukis sama-sama student, so kita orang memang buat purely as passion, tak ada duit apa semua tu lah. So mungkin itu. Dan projek tu pun lama-lama dia mati sendiri. So saya rasa macam mungkin tak ada rezeki untuk komik, saya kembali ke novel. So dan nak tulis novel tu pun rasanya, untuk saya aim nak terbit novel umur 18. Tapi sampai lepas graduate pun saya masih tak dapat terbitkan walau satu novel lah. So memang masa tu memang sangat down, sangat existential crisis. Still stand lah dekat publisher semua benda. Apa dia? Publisher semua tu kau still stand lah? Masih stand, dan mostly reject lah. Dan walaupun ada yang dapat, lepas tu tak ada rezeki, entah kenapa penerbit tu tutup pula. So dia jadi macam tu lah. So saya start dengan buku pertama, itu cetakan terhad dalam 150 kopis. So boleh kata saya bermula dengan sangat-sangat kecil lah dulu. Lepas tu saya cuba self-publish sekali. Lepas tu dan maybe my first breakthrough was Khayalan, through Iman Publication lah. But I could say dia bukanlah bestseller, dia boleh kata cult hit lah.
So untuk sampai ke tahap sekarang, alhamdulillah saya ada my first bestseller, Terima Kasih Luka ni. Boleh kata dalam 10 tahun juga perjalanannya. 10 tahun jugalah perjalanan. Tapi macam kalau Kak Nadia nak sampai ke tahap dia boleh selesa dengan royalty tu, dia tak boleh satu bestseller saja. Dia kena macam Kak Nadia 10 kan. Berapa buku sekarang? 10. So 10 tu kena bestseller kalau nak selesa dengan royalty. Dia tak boleh satu saja. Bagus juga. Cik sentuh tentang rejection. Ini pun satu benda yang penting. Ketahanan ataupun ketahanan terhadap rejection ni satu benda yang penting untuk semua penulis yang rasa dia nak pergi menulis sepenuh masa ni. Ini satu benda yang dia perlu ada lah. Sebab rejection ni memang kita tak boleh nak elak. Memang akan ada di mana-mana. Rejection ni kadang-kadang bukanlah bermaksud karya kita tak bagus ke apa ke. Kadang-kadang mungkin genre yang kita hantar ke salah publisher, tak kena dengan image publisher tu contohnya. Dan mungkin kadang-kadang juga kerana karya kita belum mencapai kualiti ataupun tahap yang sepatutnya dan kita kena improve. Betul. Kita punya kualiti. Jadi benda-benda macam ni dan saya rasa dunia penulisan sekarang lebih luas daripada berbanding dengan dulu. Macam cik 10 tahun dulu, kalau macam saya lebih kurang 12 tahun dulu kurang lebih kurang outlet, lebih kurang indie punya publishing, self publishing was almost non-existent. Tak ada, orang kata macam ada YouTube channel ke Wattpad apa semua ni ada, tapi tak meluas macam sekarang. Jadi kurang limited tempat-tempat yang kita boleh hantar karya, tempat-tempat yang kita rasa macam kalau kau reject aku tak apalah, aku pergi kat sini. Kurang. Sekarang lagi banyak. Jadi macam fear of rejection tu tak sepatutnya menjadi penghalang lah kepada siapa yang nak jadi penulis penuh masa. Kalau ya sangat pun macam pergi sana tolak, pergi sana tolak, you can always do it on your own. Sekarang option tu ada. Self-publish. Tapi of course self-publish is not without its own challenges lah. Ada cabaran-cabaran dia yang tersendiri untuk self-publish. Macam saya sendiri sampai ke hari ni masih belum cukup confident untuk self-publish. Sebab ramai orang akan fikir macam ada setengah orang pula jenis yang macam karya dia diterima oleh publisher tapi dia sendiri rasa macam dia nak self-publish. Dia sendiri rasa macam aku rasa untung kau banyak sangat ni. Dia macam ada satu perasaan di mana macam publisher tu untung banyak sangat. Jadi dia rasa kalau dia self-publish dia dapat semua untung. Tidak semudah itu. Ada sebab kenapa royalty penulis banyak ni dan kenapa publisher dapat banyak tu. Sebab sebenarnya hakikatnya publisher pun tak dapat banyak mana. Sebab bila dia dah tolak kos penghantaran lah, logistik nak pergi ke event, bayar staff, kalau masuk ke kedai-kedai buku yang mainstream, I think 40 ke 50%. Saya pernah dengar sampai 60 pun ada. Nampak? Anywhere between 40 to 60% kedai buku tu ambil. Jadi mana dah tinggal daripada, katalah kalau macam penulis dapat 10%, publisher dapat 90%. Kalau kedai buku tu dah ambil sampai 60%, kepada publisher tu tinggal 30%. 30% dah tukar, dah ada logistics punya cost lagi apa semua, dah tinggal berapa je. Jadi benda-benda macam ni pun perlu diambil kira jugalah. Ni nak rewind sikit lah. Tadi saya suka pasal Kak Nadia sebut pasal flexibility tu, which is memang betul pun. Kalau saya belum lagi menjadi penulis sepenuh masa, tapi saya memang nampak flexibility tu memang sangat penting lah. Maknanya macam kalau saya punya passion lebih kepada genre macam military science fiction, macam Kudeta Puspa ni lah. Tapi saya juga macam teroka genre-genre lain sampai saya boleh tulis Terima Kasih Luka ni yang memang slice of life. Dia macam apa orang panggil, the polar opposite of what my passion used to be lah. Tapi bukan nak cakap I didn't enjoy writing Terima Kasih Luka at all. Dia lebih kepada it's a very fruitful learning process for me lah. It's out of your comfort zone. Betul. Baik juga rasa Kak Nadia kata zaman 10 tahun lepas, 12 tahun lepas lain dengan zaman sekarang. Sebab sekarang ni pun sebab sekarang ni semua benda online. Jadi actually kalau macam email tak dapat, kau boleh pergi DM. Kau boleh networking tu sebenarnya bukan lari daripada dulu kau kena pergi nak mendapatkan email
editor ke publisher tu pun susah nak mendapatkan email dia tu, sebab it's not for public knowledge. Saya dapat sebab waktu mula nak membina batu asas dalam penulisan, kita pergi banyak workshop. Jadi saya pergi ke satu workshop. Saya ingat lagi waktu tu workshop dengan Puan Nisa Haji Harun. Sebab dan workshop tu adalah berkenaan dengan hak cipta. Saya pergi dan belajar tentang macam mana nak menjaga kita punya hak cipta, because she's also a lawyer. She's a writer who's also a lawyer. Jadi saya rasa macam ini memang maklumat yang berharga yang kita memang takkan boleh dapat dekat tempat lain. Memang pergi workshop tu khas untuk dengar tu. And I remember at the very end of the workshop, memang dia kongsikan ini senarai editor-editor majalah dan editor-editor surat khabar dan email diorang. That was precious information. Memang susah you nak dapatkan diorang punya email. Jadi masa tu bila dapat je benda tu macam dapat benda ni, tangkap. Jadi waktu tu saya hantar. Lepas tu ni Lila dia bagi tahu dalam semua ni yang paling susah nak dapat ialah Mingguan Malaysia. Sebab waktu tu ada, sampai sekarang pun ada lagi ada hadiah sastra kumpulan utusan. Ada lagi Ada lagi tak tahu, tak pasti. Tak ada dah kan. Jadi sebab ada hadiah sastra kumpulan utusan, untuk dapat masuk untuk karya kita diterbitkan oleh Mingguan Malaysia ni sangat susah. Ni yang paling susah dia cakap. Saya of course akan aim yang paling susah. Betul lah. Dia memang macam tu. Ada sifat dalam diri ni yang macam tu. Dia macam, yang ni yang paling susah. Okey, kita pergi yang ni. Kita tengok susah. Kita tengok susah dia macam mana. Macam tu tau. Jadi memang hantar. Waktu saya ingat lagi hantar karya Puaka Pak Jaha. Hantar karya tu, dan memang tampalah tipulah kalau kata tak ada harapan, tapi ada harapan, cumanya macam sebab orang kata paling susah kan, dia biar kita di reject oleh yang paling susah dulu, supaya kita boleh bagi tahu diri kita sendiri sebab ni yang paling susah jadi contoh kena reject kan. Dia macam psikologi untuk diri. Main psikologi untuk diri sendiri kan. Jadi kalau kena reject daripada yang paling susah, sebab yang paling tough kena reject kan. Tapi Alhamdulillah dia tak ada reply tau. Kita hantar tu karya tu, dia tak ada reply, tak ada apa, senyap je. Tutup minggu depan keluar. Minggu depannya terus keluar. Kata macam supaya kita tak terlalu belagak dan tak terlalu besar kepala, kita bagi tahu diri kita sendiri. Mungkin sebab dia desperate kot, tak ada cerpen, tak ada siapa hantar cerpen minggu tu, agaknya macam mana cerpen dia. Budak ni hantar cerpen, letaklah. Kita anggaplah macam tu kan. So letaklah. So keluar cerpen tu dalam Mingguan Malaysia, dan Alhamdulillah menang hadiah sastra kumpulan utusan, diumumkan tahun depannya. I guess the moral of the story is jangan pernah berhenti mencari peluang. Sentiasa tambahkan ilmu. Pergilah ke workshop ni semua. Jangan rasa benda ni buang masa. Kalau sekarang tak perlu physically pergi workshop pun, dengar podcast je kan. Dengar macam contoh dengar podcast ni kan. Banyak ilmu boleh dapat kan. Dengar podcast apa semua. Tambahkan ilmu tu, kejarlah setiap peluang yang ada. Dan kalau orang cakap susah ni, if people trying to macam discourage you from doing something that you love, kalau dah memang itu target kita tapi orang semua halang, tak apa, teruskan jadikan tu sebagai target. Teruskan. Dan ada banyak outlet lain yang boleh dicuba. Maksudnya kalau kita punya target yang itu, kita cuba jalan yang ni dan jalan ni tak dapat, ada banyak lagi jalan-jalan lain yang boleh menuju ke arah tu. Jadi jangan stop cuba jalan-jalan yang lain. Panjang pula syarah. Tak apa. Tapi jadi situasi ni aku tengok sebab kau memang sambung study kan? Sambung study in sastra. Sebelum ni jadi jadi itu aku dia macam kalau standard lah, macam standard normal parents Asian, kalau kata nak sambung bahagian tu, diorang terus kata ni kau nak makan apa ni, apa semua tu. Sedangkan benda pertama orang akan cakap. Sedangkan bagi aku kalau masuk ke arah tu, kau baca study ke situ, lagi senang kau nak cari makan sebab kau dah memang dekat group yang kau nak. Itu sebenarnya. Macam mana saya boleh ada sekarang ni pun mungkin sebab dari universiti pun saya aktif juga. Maksudnya pergi juga
macam workshop, bengkel penulisan. Even sebagai pelajar pun dari bidang sastra pun kita kena bina networking kot. Saya rasa itu penting, macam Kak Nadia cakap tadi, kena bina networking. Sebab kerja full time, sebab saya pun full time writer juga. Tapi at the same time saya pun buat kerja-kerja macam editing jugalah, freelance kan. Tapi networking tu sangat penting. Dia bukan kerja seorang-seorang. Betul. Sangat penting. Kita macam tadilah saya cakap kena berurusan dengan orang. Memang kena berurusan dengan orang. Walaupun kita rasa macam kerja penulisan ni penulis masa ni kerja perseorangan kan. Mungkin waktu proses menulis tu tapi dari macam mana kita nak hasil karya tu kita kena juga jumpa orang. Betul. Tak boleh nak macam tak boleh nak feeling sejenis yang macam okey, aku dah keluar satu buku, orang cari aku. Ada feeling deh. Tak payah feeling deh. Ada tak feeling. Ouch. Ni aku dulu. Ni aku yang tak apa. Saya dah lepas fasa tu. So sila. Yang penting dia melalui fasa tu. Betul. Insaf. Dah insaf dah. Dah insaf tak apa. Tapi memang tak tahulah, kadang-kadang memang perhatikan jugalah ada setengah penulis yang mungkin lepas tu dah keluarkan satu karya bestseller dan dia akan rasa macam alright, I made dah sampai dah ke tahap ni. Ataupun tak tahulah, kita kadang-kadang tak tahu orang punya goals ataupun orang punya impian apa. Mungkin impian dia memang untuk mengeluarkan satu bestseller. Kita tak tahu, mungkin itu impian dia. Mungkin impian dia memang nak jadi penulis yang aku ada satu bestseller, lepas tu dah aku tak nak apa-apa dah dalam kehidupan. Mungkin kita tak tahu. Semua orang lain-lain. Tapi kalau kita berbincang tentang topik kita pada hari ini untuk menjadi penulis sepenuh masa, memang tak boleh bergantung kepada hanya satu karya yang letup. Lepas tu terus macam sekarang siapa-siapa nak dia datang cari. Dia datang cari aku tulis buku untuk dia, tapi aku tak nak jumpa orang. Aku nak duduk rumah je. Macam tu. I don't know, maybe it works for that kind of a writer. Kita tak tahu. Tapi kalau dia boleh jadi macam tu pun sebenarnya sangat blessing sebenarnya. Mungkin itu rezeki dia, kita tak tahu. Tapi kalau ikut pengalaman kita orang ni lah, pengalaman Cik, pengalaman saya ni memang sejenis nak tak nak, memang we have to put ourselves out there. Sebab kita nak tak nak kita menjual satu produk, dan memang kita kena Yes, you allow your work to speak for you. But in order to let your work speak for you, you must have work. Satu, and you must put your work out there. Maksudnya bukanlah jual diri you, jual buku you, yes. Tapi kena bukan jual diri macam tu tak, macam for me, I also don't like it when the persona of the writer is bigger than the book. Betul lah. Your work must speak for you first. Macam ramai juga antara yang pernah macam DM ke, tanya macam mana nak jadi penulis apa semua. Saya selalu cakap dengan dia, keinginan untuk menulis, macam nak jadi penulis sepenuh masa, keinginan untuk menulis itu harus lebih besar daripada keinginan untuk menjadi penulis. Betul. This is what I always tell them. Maksudnya you kena sampai ke satu tahap di mana you nak menulis. Sampaikan kalau you tak menulis, you rasa macam tak boleh hidup. Kena menulis. Bukannya you menulis sebab you nakkan persona seorang penulis tu. Bukannya you menulis untuk dapatkan glamour seorang, tak glamour pun. Lagi dekat Malaysia. Kat Malaysia penulis glamour punya macam tu kan. Untuk dapatkan glamour seorang penulis tu, your desire to write must be bigger than that. Much bigger than that. Saya tak tulis 3 hari pun rasa nak tekam semua orang. Ya, betul. Rasa nak tekam semua orang. Kena ada keresahan tu bila tak menulis. Betul. Hari-hari macam tu. Tak, ala-ala Imbang katakan buku ni, macam mana nak imbang buku ni sebagai produk dan buku ni sebagai karya seni tu lah. Sebagai penulis lah. Kalau macam ni sekarang sebab kita tak ada publisher, jadi aku boleh assume yang publisher memang fikir buku ni benda nak jual lah. Tapi kalau kita penulis, kita kena pandai imbang lah perasaan tu, sama ada nak ni macam mana sebagai ni produk dan juga karya asli. Acik juga. Okey lah.
Okay, aku bagi contoh terima kasih Luka ni lah. So terima kasih Luka ni macam aku cakap tadi memang keluar dari genre passion asal aku lah. Itu lebih kepada anime style, military, science fiction. So masa tulis ni memang dalam kepala tu boleh agak this can somehow make it as a somehow can make it as a bestseller, walaupun awalnya aku anggap prestasi dia akan slightly better than Khayalan. Tapi to be honest, bila betul-betul jadi bestseller, aku memang terkejut. To be honest lah. Tapi bila dari segi nak imbangkan kita punya passion, kita punya tendency dengan sesuatu untuk dijadikan produk, dia memang kena cari jalan lah. Contoh terima kasih Luka ni, walaupun dia memang saya market sebagai slice of life, tapi to be honest, masa proses tulis slice of life tu, I won't deny, it really bores me to the core. Jujur cakap. So kalau bila ada review pembaca cakap 10 bab pertama sangat slow, yes, I feel that too sebenarnya. Dia pun rasa slow macam tu. Saya pun rasa macam tu. Tapi perlu tulis. And kalau nak, kita kena tambahkan style sendiri jugalah. Walau apa pun yang kita hasilkan, kita inject sikit style kita. Contoh kalau terima kasih Luka ni, saya letak macam ada unsur misteri, ada crime. So adalah sikit exciting partnya. So for me apa yang motivate saya untuk menulis ni, dia kena exciting. Dia tak boleh sekadar amazing. Amazing is good. Memang baguslah kalau orang sukakan karya-karya yang amazing, tapi dia macam kalau dah amazing tu tapi tak interesting, tak seronok juga untuk aku lah. So dia kena exciting juga. To write, to be read. Contohlah. Macam tak tahulah kalau jawapan ni terlalu idealistik ke apa ke, tapi saya selalu percaya yang kalau kita tulis sesuatu tu dari hati, benda tu automatik akan jadi karya dan juga produk. Betul. Dan macam Acik cakap tadi kan, sama juga macam yang Acik cakap tadi, dia kata waktu pembaca kata 10 bab pertama dia terasa slow. Lepas tu Acik pun kata bagi Acik sendiri menulis pun Acik sendiri rasa macam tu. Sebenarnya pembaca boleh rasa betul apa yang kita letakkan, apa yang kita letakkan dalam buku tu, apa yang kita letakkan dalam karya tu. I feel that macam mungkin that kalau macam dalam sastra pun mungkin kita ada belajar juga pasal benda ni kan. Pembaca dia akan ada insting, sebab buku ni sebenarnya medium untuk you connect between writer and reader. Betul. So reader selalunya dia memang akan rasa kalau penulis tu macam ni there is a lull in this part. Rasanya masa ni penulis macam tak gerti nak tulis apa dah, dia letak je dia letak je filler dekat sini. Penulis boleh, pembaca boleh rasa. Pembaca boleh rasa benda tu. Dan tak tahu, kadang-kadang iyalah memang bila kita kata benda yang datang dari hati, maksudnya bila hati kita tu ikhlas nak connect dengan orang melalui buku tu, kita akan boleh connect. Betul. Pada saya macam kita fikir karya dulu sebenarnya sebelum sebagai produk benda tu. Betul. Walaupun kita sebagai full time writer, betul-betul lah kita nak ada keuntungan juga. Itu tak nafi lah kan. Tapi kita tak fikir tu dulu. Kita fikir karya kita. Rasa tu penting pun. Dan bila sampai publisher dah tentu jadi satu produk pula kan. Dah jadi satu macam perniagaan pula, satu bisnes. Tapi kalau Kak Nadia macam, sebab Kak Nadia pun full time writer, memang macam mana Kak lihat satu karya Kak tu nak jadi sebagai produk dengan karya seni tu, macam mana akan nak imbangi juga? So kita saya pun full time writer kan. Saya faham juga kadang-kadang kita fikir memang boleh jual walaupun tu adalah karya yang kita tulis secara kita ikhlas dan ada kita punya ni. Rasanya it's important untuk kita, kadang-kadang kita, sebab macam kalau kita dah menulis lama, dan satu kalau kita dah terbiasa take up a lot of roles. Maksudnya kita writer, kita juga editor contohnya. Kita writer, kita juga publisher. Bila kita dah biasa take up a lot of roles at the same time, kita tak boleh halang diri kita daripada fikir sebagai role yang bukan kita tengah dalami tu. Contohnya kita tengah jadi writer kan, tapi terfikir juga macam mana kita nak jadi. Kita nak kena fikir juga. Kadang-kadang tak boleh halang benda tu. Tapi I feel like compartmentalization is good.
Maksudnya kita memang kena isolate kan the writer in us, dan jangan fikir dulu pasal publishing, jangan fikir dulu pasal marketing, jangan fikir dulu pasal editing, jangan fikir dulu pasal benda-benda tu. Even as an editor pun dia akan jadi susah. Kita akan terus macam as we are writing we are editing kan. Jangan fikir dulu, kita kena isolate kan that writer. It's an active process. Memang you kena consciously isolate the writer in you dan tulis sebagai writer. Benda ni dilema juga. In fact, I guess it's more of a dilemma for me bila menulis skrip. Bila menulis skrip dilema ni lebih berat daripada novel. Sebab apa, kalau novel I've never taken up the role of an editor. I've never taken up the role of a publisher. Jadi memang saya exclusively writer kalau untuk novel. Jadi novel ni memang satu ruang khas untuk saya berkarya. Maksudnya memang macam apa benda yang tulis untuk novel ni memang 100% from me as a 100% writer lah. Tapi kalau menulis skrip ni susah. Akan jadi masalah macam Kurataan cakap tadi, memang akan ada masalah sebab I'm a writer, I have directed before, I've also produced before. Jadi bila menulis untuk skrip memang kadang-kadang kita fikir, sini susah ni nak shoot. Betul. Sampai kita mula kita dah fikir dah. Sini susah ni nak shoot. Pening bala producer, pening bala director kan. Kita dah fikir benda tu dan kita akan memang terlimitkan diri kita bila kita menulis. Bila kita dah pernah ambil role lain dan kita sekarang ni menulis. Memang cabaran lah. Tak dinafikan benda tu memang cabaran, dan it has to be a conscious effort to isolate the writer in you. Kalau hasil macam mana? Tapi hasil ada kerja tetap kan. Tapi ada tak macam sepanjang berkarya ada juga tendensi nak edit sendiri karya? Boleh tahu kata juga, tiap kali menulis tu tiap kali tu juga memang benda tu berlaku sebenarnya. Cuma sekarang ni macam dulu kalau saya sebenarnya tak mahir dalam plot. Plotting memang saya kurang sikit lah dari dulu lagi. Cuma I think selepas khayalan saya memang consciously try to improve my plotting skills lah. So that's how macam alamak aku dah lost dah. Proses tu dia kena sentiasa berterusan. Macam Kak Nadia cakap, kita kena sentiasa tambah ilmu lah. Tambah ilmu dan consciously be aware of our own process. Macam sekarang pun saya tengah belajar balik proses menulis saya. Macam kalau saya start dekat sini, kenapa saya start kat sini? Mungkin kena buat itu dulu sebelum buat ini. So begitulah dia, macam setiap kali kita menulis tu kita macam sentiasa belajar sesuatu yang baru tentangnya lah. Saya rasa setiap penulis akan automatically jadi editor. Bukan sebagai kerja, tetapi dia akan tu juga tendensi ke arah tu pada saya lah. Dia lagi-lagi kalau penulis tu sendiri dia dah ada bertapak dah batu asas dia, the pressure is gonna be quite hardcore lah. Betul. Macam buku yang terkini, Children We Never Had ni kan the first English novel. Jadi tapi walaupun dia first English novel, dalam tu sebab saya selalu percaya kepada code switching dan apa sahaja that comes natural to the character. Jadi these characters are Malaysians. Jadi sekali-sekala dia orang memang akan cakap dalam kalau dialog tu canggung berbunyi dalam bahasa Inggeris, memang dia akan cakap Melayu je dalam dialog dia. Dalam dialog dia memang akan cakap Melayu je. Macam tu. Naturally whatever comes natural to the characters. Jadi waktu nak buat tu pun dalam kepala dah terfikir, ini novel English yang pertama. Jadi kita akan ada possibility untuk push dia internationally. Should I then immediately masa tulis BM tu, immediately dekat bawah tu buat footnote dalam bahasa Inggeris? Terus saya terfikir nak buat macam tu, macam like, do I do that straight away now ke tak? Tadi akhirnya mengambil keputusan untuk tak lah. Macam like when we do push it internationally, then it becomes a different story. Mungkin ada a different edition ke apa ke, tak tahulah. Tapi untuk yang itu jangan overthink dulu. Okay, aku rasa dah masa sudah time. Masa sudah time. Lama kan tak dengar ayat tu. Jadi untuk akhirkan podcast ni, untuk episod ni, ada kata-kata hai Acip.
Kan ada? Kata-kata akhir. Jemputlah dapatkan karya-karya saya. Kodeta Puspa, terima kasih Luka. Komik karya Cikgu Akbar. Dah, paskan dia pula. Dia kerana saya ni pelupa orangnya dan sentiasa lah terlupa bawa buku. Jadi apa nama ni, Pak Ai akan munculkanlah buku-buku tu dekat atas skrin ni, di mana tiba-tiba kejap lagi dia akan lalu, insya-Allah. Kejap lagi dia akan lalu. Dalam syarikat ada buku Nik Kina. Jadi boleh dapatkan buku-buku tersebut. Tak kira lah sama ada melalui buku fizikal ke, buku e-book ke, audiobook pun ada kalau tak silap. Dulu kita pernah buat audiobook. Saya pernah buat audiobook untuk gantung yang pertama dan gantung yang kedua. Saya sendiri yang bacakan audiobook tu. Jadi ada banyak versi. Bacalah apa sahaja buku sekalipun, yang penting membaca. Betul. Itu yang penting. Jadi ya, itulah musim yang ketiga. Terima kasih Kuat Aing jadi co-host untuk musim ni. Terima kasih Kak Nadia, Acip, Sudirai. Jadi ya, itulah musim yang ketiga. Kalau nak dengar yang lepas punya tu, dia audio manja kita panggil kan. Ya. Audio manja boleh dengar sambil sebelum tidur. Rasa macam ada orang berbisik-bisik kat sini. Tapi kalau ada benda lain bisik, jangan marah. Okey, jadi kita tamatkan kat situ. Bye-bye.